Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita sudah niat nazar tak mahu melakukan suatu perkara disebabkan nafsu, tapi kita buat juga. Aku tak mahu merokok lagi. Kalau aku merokok, aku akan sedekah 100 ringgit di sikit betul. Apa ni? Banyaklah sikit. Itu maka awak balik merokok. Sebab 100. Cuba kalau 1 juta, pasti berhenti. Bila nak ambil, 1 juta tau. 100 je lah ikut balik. Awak apa merokok balik? Ada 100 dah siap dah. Itu maka balik. RM1. La ilaha illallah. Rupanya RM1. Saya salah baca. Lagi parah. Tapi disebabkan nafsu kita buat juga lagi. Ini bukan main-main. Ini nazar nih. Ini nazar. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Lalu apa balasannya? Fakafaratuhu, cara menebus kafarah, it'amu 'asharati masakin, bagi makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, bagi 10 pakaian. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak ada, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Sumpah dengan nazar sama cara menebusnya. Maka hati-hati dalam bernazar, hati-hati dalam bersumpah. Nanti kita disebut orang-orang tua dulu kena makan sumpah. Aku tengok engkau ni macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau makan sumpah, kata dia. Na'udzubillah. Maka jangan sembarangan bersumpah. Berjanji begitu juga. Sebab orang yang mengingkari janji, maka dalam Islam diajarkan apa kata Allah? Sifat orang yang walladzina hum li furujihim hafizun. Tapi sifat orang yang beriman itu apa dia? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga janji. Saya berjanji tak akan merokok lagi. Jaga janji. Tapi kalau dia nazar, saya bernazar tak akan merokok lagi. Tiba-tiba dia langgar. Bayar nazar tadi. Kalau gitu saya janji aja lah Pak Ustaz. Kena juga 3. Ayatul munafiqi salasun, orang munafik sifat dia 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah khianat. Oleh sebab itu eloklah berhenti. Ustaz Abdul Samad merokok. Dulu pernah. Dulu merokok. Lepas tu pergi ke Kaherah berhenti. Kenapa berhenti? Mahal. Apa pandangan Ustaz tentang jamaah tabligh? Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India. Tak boleh bagi tazkirah macam ini ramai-ramai. Bila bagi tazkirah ramai macam ini, maka akan ditangkap. Jadi bagaimana cara ulama ahli hadis Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas berdakwah? Dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Theek hai. Acha kot hota hai. Saya dulu duduk kat Maghribi, satu asrama dengan pelajar India. Saya susah nak berjanji dengan dia. Saya susah nak bezakan iya ke tidak. Jadi kita pergi, ayo kata. Iya ke apa tidak? Tapi orangnya baik. Sampai hari ini saya ingat. Namanya Abu Ahmad, baik. Mudah-mudahan Allah menyatukan kami di surga Jannatul Firdaus. Jadi di India ini susah nak bagi tazkirah. Dulu masa Zakaria Kandahlawi dan Maulana Ilyas, akhirnya mereka membuat sebuah metode. Yang kaya-kaya, yang banyak duit, pergilah. Awak kaya banyak duit? Iya, pergi 3 hari. Awak lebih kaya lagi? Iya, pergi 4 bulan. Makanya nanti bila nampak ada jamaah tabligh, dia cakap sini, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Itu bukan maknanya bini 4. Dia nak khuruj 4 bulan. Yang lebih kaya lagi, anak-anak dah nikah semua,
bini pula dah meninggal, bini baru belum dapat. Ekonomik dia baik, maka dia khuruj 1 tahun pergi berdakwah dari pintu ke pintu. Inilah yang sebenar-benar dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu artinya bukan tazkirah. Dakwah itu mengajak orang dari tak sembahyang ke sembahyang, mengajak orang dari tak ke masjid ke masjid. Abdul Somad bukan pendakwah, sebab Abdul Somad bagi tazkirah pada orang yang sudah di dalam masjid. Yang berat itu siapa? Yang mengajak dari jalan-jalan, dari kebun-kebun, dari korporat, dari office. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Mari kita ke masjid. Ustaz ajak saya. Saya memang nak masuk neraka. Orang kasar dengan dia. Dia senyum juga. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Mari kita ke surau Tuan Haji. Awak nak ajak saya ke surau? Awak belum lahir, saya dah haji tau. Tapi mereka terus, inilah sebenar-benar dakwah. Maka jangan sebut mereka tabligh, sebab mereka tak ada menyebut diri tabligh. Ini adalah dakwah sunnah, mengikut dakwahnya Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu ikut, tak mampu jangan ejek. Mereka guna sorban, sunnah. Nabi pakai sorban imamah. Ustaz kenapa tak pakai sorban? Saya ada sorban di rumah 2 meter panjang. Saya pasang besar, hilang hidung. Bukan saya nak olok-olok sorban. Pakai sorban imamah sunnah. Pakai jubah baju putih sunnah. Mereka pakai minyak wangi, harum-harum sunnah. Maka mereka adalah dakwah sunnah. Kalau sanggup ikut. Mereka pakai janggut sunnah. Ini jamaah tabligh ini sesat lah Ustaz. Di mana sesatnya? Mereka guna jubah, Nabi pakai jubah. Mereka pakai sorban, Nabi pakai sorban. Mereka pakai janggut, Nabi pakai janggut. Jangan ejek orang berjanggut. Saya tengok awak berjanggut ni macam kambing lah. Awak kata saya kambing? Iya. Awak tak berjanggut, anjing gitu. Berkelahi sesama orang Islam dalam masjid. Yang gelak siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi dalam masjid? Gara-gara bulu. Elok kita tak ke masjid, kata dia. Oleh sebab itu mesti kita jaga. Bila sanggup ikut, ikut. Bila tak sanggup, jangan ejek. Diam, lebih baik. Ini udahlah tak sanggup mengejek pula. Na'udzubillah. Dalam ceramah Ustaz Abdul Somad sebentar tadi disebut bukan mazhab, yaitu bertaklid pada satu daripada mazhab 4 ilmu fiqah. Kebelakangan ini ada penceramah melalui video dalam tulisan buku oleh ustaz-ustaz yang tertentu menyatakan tak perlu bertaklid kepada mazhab, tapi terus saja pada Al-Quran dan hadis. Bahwa kata mereka menyamakan kepada mereka yang bertaklid kepada mazhab disamakan seperti saint, manusia suci, holy man dari Nasrani, seperti Saint Paul, kemudian Luke, John, Peter, hafaz juga dia. Dan lain-lain. Saya dhaif, lemah ilmu, bahasa Arab kurang-kurang, hadis banyak tak hafaz. Maka saya ikut Quran, ikut hadis, tapi mengikut pemahaman ulama. Dalilnya, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu bila engkau tak tahu. Kereta rosak, bawa tempat orang betulkan kereta. Ekon rosak, bawa betulkan pada orang yang paham ekon. Agama dia rosak, dia nak betulkan sendiri. Iya kawak hafaz hadis. Imam Syafi'i hafaz Quran 30 juzuk, hafaz hadis, paham usul fiqh. Maka kita mengikut ulama kerana Nabi menyuruh, Allah menyuruh. Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama bila engkau tak faham, bila tak tahu. Kita ikut ulama kerana Nabi menyuruh. Al ulama warathatul anbiya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata tak usah ikut imam mazhab, terus saja ke Quran dan sunnah, sebenarnya mereka ikut mazhab juga. Cuma dia malu-malu je. Mufti Saudi Arabia, namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ingat baik-baik, Mufti Saudi Arabia.
namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz atau populer dengan nama Bin Baz. Apa kata Bin Baz dalam majmu' fatwanya? Saya bermazhab Hambali. Bin Baz bermazhab Hambali. Jadi bila ada orang hari ini berkata, saya terus saja ke Quran dan Sunnah. Oh, awak imam mazhab kelima. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, awak yang kelima. Bila saya dalam tazkirah mengatakan, saya tak ikut imam-imam mazhab, saya terus saja ke Quran dan Sunnah. Saya baca Quran, saya baca Sunnah, saya keluarkan hukum. Maka saya sedang membuat mazhab kelima, mazhab Somadi. Na'udzubillah.